Assalamualaikum, nama saya Nur Fajri binti Hazmi. Nama matrik dia 21314474. Untuk introduction, Ahmad ni dia bekerja sebagai seorang pengurus cawangan di salah sebuah pemaju perumahan yang berada di Perak. Beliau mempunyai seorang isteri bernama Sabia. Hasil dari perkahwinan mereka, mereka telah dikurniakan 4 orang anak, iaitu Idris 19 tahun yang sedang mengikuti pengajian di Universiti Sultan Azhar Shah di dalam bidang ijazah sarjana muda perakaunan. Walaupun sibuk dengan pengajian, Idris juga terlibat dalam perniagaan atas talian. Keuntungan yang diperoleh oleh Idris adalah sebanyak RM7,500. Anak yang kedua adalah Samsudin berumur 15 tahun, menuntut di MRSM Kepala Batas Pulau Pinang. Anak yang ketiga iaitu Helmi berumur 12 tahun, menuntut di Mahat Tafiz Yusas. Dan nombor 4 Udinus berumur 9 tahun, menuntut di Sekolah Rendah Perempuan Ipoh. Mereka juga mempunyai 2 orang anak angkat yang berdaftar berusia 2 tahun dan juga setahun. Ahmad ini juga menerima royalti dari hasil penulisan bukunya yang bertajuk Stronger Engineer yang berjumlah 15,000. Dan Ahmad ini juga mempunyai sebuah perniagaan kecil, iaitu kedai minimarket Samudra. Bagi Salbia bekerja di Hospital Sungai Siput Perak. Beliau juga menerima RM2,000 sebagai ganjaran bagi kecemerlangan kerja sepanjang tahun 2023. Cukai di Malaysia adalah suatu bentuk yuran yang dikenakan oleh kerajaan ke atas pendapatan, perbelanjaan atau pemilikan harta bagi membiayai perbelanjaan awam dan pelaksanaan program kerajaan. Contohnya, cukai pendapatan dikenakan ke atas individu dan syarikat berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Cukai barang dan perkhidmatan yang kini menggunakan sistem cukai barang dan perkhidmatan atau lebih dikenali dengan SST akan dikenakan ke atas jualan berangan dan perkhidmatan. Cukai hartanah pula dikenakan ke atas pemilikan harta tanah. Cukai ini penting untuk menyokong pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur serta perkhidmatan awam. The tax party and the tax act used. Taxes are financial contributions levied by the government on individuals or organization to finance public expenditure. But the income tax is imposed on each individual for income accrued or issued in Malaysia or received from outside Malaysia for each year of assessment. For individuals who have an amount of income that exceeds the set threshold value, must register an income tax file and must be paid to the authorities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan jenis taksiran joint and separate fungsi ni. Untuk separate, kita akan kirakan tax seseorang itu, sebuah keluarga, family, suami dan isteri secara berasingan. So kita akan kira total income dari leave suami dan isteri kita secara asing. Kita akan bagikan anak-anaknya ikut sama rata ataupun mengikut siapa yang menanggung anaknya. So kalau separate, kita takkan sekalikan relief dalam kiraan tax income-nya. Untuk joint pula, kita akan sekalikan total income suami dan isteri dan kita akan sekalikan relief suami dan isteri untuk dalam kira tax income dia. And lagi satu, untuk kiraan tax income Salbiah dan Ahmad, kita menggunakan dua-dua cara untuk menentukan kiraan mana yang dapat lagi bayar kurang. Dari kiraan kita dapati separate lagi murah untuk Salbiah dan Ahmad bayar tax income mereka. Okey, saya akan terangkan separate assessment tax computation untuk Ahmad.
di mana kami mulakan dengan section 4A Business Income, iaitu Net Profit Before Tax. Kemudian ada Non-Allowable Expenses. Bawah tu ada Depreciation, EPF, Store Manager, Provision for Doubtful Debt, Holiday dan juga Family Day. Dan amount Non-Allowable Expenses tu kami tambah dan dapat sebanyak 42,950. Kemudian tolakkan dengan double deduction yang ada sebanyak 16,600 dan amount net profit before tax tambahkan dengan non-allowable expenses, tolakkan dengan double deduction. Kemudian section 4A bawah business income ni kami dapat adjusted income sebanyak RM83,225. Okay, kemudian sambungkan dengan section 4B employment income. Bawah section 4B ni ada lagi 3 section, iaitu section 13.1A, 13.1C dan juga 13.1D. Bawah section 13.1A ada gross income, bonus, comfort dan juga tablet, dan adjusted income untuk section 13.1A ni sebanyak RM140,400. Kemudian section 13.1C ada satu je amount hotel accommodation sebanyak RM3,750. Kemudian section 13.1D ada rental receive iaitu sewa bulanan sebanyak RM1,200, darabkan dengan 10 bulan dan akan dapat RM12,000. Kemudian ada deposit 2 months, deposit utility, stamp duty dan juga royalty. Deposit 2 months dan deposit utility diambil kira sebab dalam perjanjian penyewaan tempoh Ahmad tamat menyewa ni pada bulan 10 2023. So, amount adjusted income untuk section 13.1D dapat sebanyak RM29,910. So, bila lepas tu akan tambahkan amount section 4A tadi dan tambahkan dengan section 4B dan kemudian total income dia akan dapat sebanyak RM257,285. Daripada amount aggregate income tadi tu akan tolakkan dengan relief dan juga tolak dengan rebate. Relief ada lifestyle amount sebanyak RM33,750 dan akan tolakkan dengan zakat sebanyak RM3,600 dan akan dapat amount RM219,935. Kemudian daripada amount tu kami akan buat income tax payable, di mana for the first RM150,000 akan dapat amount RM9,400. Kemudian on the next RM69,935 ni kami akan darabkan dengan tax rate sebanyak 25% dan akan dapat RM17,484. So amount dua yang income tax payable tadi tu akan tambah dan akan dapat amount income tax payable sebanyak RM26,884. Kemudian daripada amount income tax payable akan tolakkan dengan PCB, potongan cukai bulanan sebanyak RM2,400 dan akan dapat amount baru sebanyak RM24,484. Seterusnya, separate assessment tax computation untuk salbiah, mana dimulakan dengan section 4B employment income. Bawah section 4B tu hanya ada satu section, iaitu section 13.1A. Bawah section 13.1A ada gross income dan juga bonus dan total income dia sebanyak RM7,500. Kemudian ditolakkan dengan relief. Bawah relief tu ada lifestyle, medical expenses, perkeso dan juga self relief sebanyak RM11,678. Kemudian total income akan tolakkan dengan relief dan amount chargeable income yang dapat sebanyak RM58,822. Kemudian total chargeable income tadi tu akan tolakkan dengan rebate iaitu zakat sebanyak RM2,000 dan akan dapat amount sebanyak RM56,822. Kemudian daripada amount RM56,822 tu kita akan buat income tax payable. For the first RM50,000 tu amount dia sebanyak RM1,500. Kemudian the next RM6,822 tu akan dikalikan dengan tax rate sebanyak RM11,000 dan amount dia dapat sebanyak RM750. Kemudian tambah 2 tu dapat net income tax payable sebanyak RM2,250. Kemudian akan ditolakkan dengan potongan cukai bulanan sebanyak RM1,800 dan akan dapat amount akhir RM450. Bagi pengiraan tax computation untuk joint assessment,
Langkah pertama adalah mencari total income. Total income Ahmad adalah sebanyak RM257,285. Total income untuk Salbiah pula adalah sebanyak RM70,500. Maka jumlah kedua-duanya adalah sebanyak RM327,785. Kemudian jumlah tersebut akan ditolak dengan relief. Relief bagi Ahmad dan Salbiah adalah sebanyak RM37,945. Hasil tolak item tersebut akan mendapat chargeable income sebanyak RM289,840. Kemudian jumlah chargeable income akan ditolak dengan rebate. Dalam senario ini, Ahmad dan Salbiah hanya mempunyai zakat yang sebanyak RM5,600. Maka chargeable income tolak dengan rebate yang ada akan memperoleh net chargeable income sebanyak RM284,240. Untuk pengiraan cukai yang perlu dibayar oleh Ahmad, untuk RM250,000 yang pertama, cukai yang perlu dibayar adalah RM46,900, manakala baki yang tinggal sebanyak RM34,240 akan didarab dengan 25% dan akan mendapat jumlah sebanyak RM8,560. Kemudian jumlah tersebut akan ditolak dengan potongan cukai bulanan bagi Ahmad dan Salbiah sebanyak RM4,200. Maka net tax payable yang perlu dibayar oleh Ahmad adalah sebanyak RM51,260. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nak Marifati Zaidi. Nombor matrik di 21314555. Di sini saya ingin membincangkan tentang cadangan. Bagaimana kedua-dua individu ini boleh menguruskan perancangan cukai mereka pada tahun taksiran hadapan. Yang pertama ialah pengurusan pelaburan anak-anak. Mereka boleh amalkan pemaksimuman potongan cukai untuk pendidikan anak-anak yang masih belajar. Seterusnya, memberikan perhatian kepada potongan cukai pendidikan tinggi untuk Idris yang sedang mengikuti pengajian. Yang kedua ialah optimalkan pengurusan perniagaan, iaitu mempertimbangkan penstrukturan perbelanjaan perniagaan untuk mengoptimalkan potongan cukai. Selanjutnya, mereka perlu mengambil perhatian kepada pembaikan dan selenggaraan sebagai potongan cukai yang mungkin boleh dikurangkan. Yang ketiga ialah pemaksimuman potongan cukai untuk penulis buku, iaitu pastikan Ahmad memanfaatkan potongan cukai berkaitan royalti dari penulisan bukunya, iaitu Stranger Engineer. Seterusnya ialah pertimbangkan potongan cukai untuk pekerja dan pengurus kedai, iaitu mengambil tindakan yang sesuai untuk memaksimumkan potongan cukai, gaji dan upah serta caruman EPF bagi pekerja dan pengurus kedai. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, taksiran terbaik yang boleh meminimumkan kadar bayaran cukai Encik Ahmad dan Puan Salbiah adalah separate assessment. Hal ini kerana bila kita menggunakan separate assessment untuk kedua-dua, kita boleh menilai kadar cukai yang perlu dibayar adalah lebih rendah dan lebih banyak nilai yang akan ditolak berbanding menggunakan joint assessment. Secara keseluruhan, hasil daripada kajian ini kami boleh membuat perbandingan dan pengiraan untuk menentukan kadar bayaran cukai terbaik untuk seseorang tu sama ada menggunakan separate ataupun joint assessment. Selain itu, kami dapat memahami konsep dan keperluan cukai di Malaysia dalam urusan perniagaan serta dapat memahami langkah yang terbaik dalam menyediakan pengiraan cukai.